Okay, Darwish, baca doa Darwish. Darwish. Boleh buka mic. Baca doa. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا همتك واشر علينا من هزائد رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين امين يا رب العالمين. Thank you Darwish. Dia punya baca doa macam marathon. Sebab sempat baca. Okay. So hari ni mulai bulan 2 ni lah 2024 ni kita dah mula azam baru ya. Kita dah refresh. Kita nak belajar yang tingkatan 3 punya. So nak compare tingkatan 3 dengan tingkatan 2. So ni mukadimah lah ya. Okay. Tingkatan 3 hanya ada 9 bab sahaja. Manakala tingkatan 2 ada lebih kurang 12, 13 macam tu. Saya tak ingat. Ini tahu buku ya. 12 ke 13 bab macam tu. Lagi banyak sebelum ni kan. So ini lagi sikit dan topik dia lebih mudah. Saya cakap betul-betul Form 1, Form 2, Form 3. Form 3 lah paling mudah sekali compare dengan Form 1 dengan Form 2. Sebab Form 1 dan Form 2 dia 2 pack. Syllabus dia terlalu panjang. Biasanya sekolah pun kadang-kadang tak sempat lah sebenarnya cerita. Kalau sempat pun dia tak ajar betul. Maksudnya tak dapat lah nak slow-slow gitu. Okay. So hari ni kita akan mulakan dengan topik yang pertama iaitu indeks. So sedikit pengenalan lah. Kena tahulah indeks ni apa dia sebenarnya kan. Tak boleh lah tiba je kan. Nampak tak skrin saya? Nampak okay. Index. Indices bahasa Inggeris ya. Okay. So pertama sekali awak kena tahu indeks tu apa dia. Indeks ni ialah bila ada indeks ni bila awak nampak sesuatu huruf ataupun nombor yang besar, contohnya 8, dia ada nombor kecil kat atas ni. 3. Kuasa-kuasa tu sebenarnya kita nak tunjukkan dia sebenarnya indeks. So ini indeks. So rumus diberi dalam peperiksaan ialah AM darab AN sama dengan AMN. Ini diberi dalam periksa lah. Sekejap lagi saya akan terangkan. Apa benda AM darab AN sama dengan AMN? Alright. So, kalau nak tahu nombor tu indeks, dia ada kuasa dekat atas ni, okay? So, bila ada kuasa kat atas tu, maksudnya dia adalah indeks lah, okay? Alright. So, itu pengenalan pasti indeks. Okay. So, yang pertama, kita ada 2 saja subtopik. Yang pertama, 1.1, tata tanda indeks. Dan yang kedua, hukum indeks. So, yang pentingnya dua-dualah. Yang pertama, okey tahulah tata tanda indeks ni macam mana kita tulis indeks lah. Lepas tu yang kedua, hukum indeks tu apa yang berlaku kalau darab, tambah, bahagi, apa semua. Okey, so yang pertama kita mulakan dengan tata tanda indeks. So, tata tanda indeks ni dia akan ada satu nombor besar atau huruf besar dan satu kuasa dekat atas tu. So ini asas nama dia. So asas ni dia boleh jadi nombor atau huruf. Dia tak kisah. Nombor atau huruf tak kisah. Asas tu nombor atau huruf dan indeks tu mesti nombor. Tak pernah lagi lah bagi indeks ni huruf. Indeks ni mesti nombor. Nombor kecil atas tu kuasa tu mesti dalam nombor. Tapi kalau asas tu kita panggil dia asas lah. Nombor besar tu asas. Tak kisah nombor ataupun huruf. Bergantung kepada soalan lah. So indeks ni masuk dalam SPM ya. Walaupun lambat lagi awak nak SPM kan. Saya bagi tahu je. Okay. So apa maksud indeks ni? Indeks ni kita nak tahu berapa kali kita darab. Okay, contoh. Kalau saya tulis kat sini. Nak tulis kat sini je lah. Supaya nampak. Okay, kalau contoh kat sini saya tulis. Sekejap lah. 8 kuasa 3. So maksud dia 8 darab 8 darab 8.
So dia darab berapa kali? 3 kali 8 sebab itulah 8 kuasa 3. Gitu. Senang je kan? Tak banyak pun. Okay, seterusnya 7 kuasa 4. So maksudnya ada 7 darab 7 darab 7 darab 7. So boleh terus masuk dalam kalkulator. 8 darab 8 darab 8 sama dengan 8 kuasa 3. Terus masukkan. 8 kuasa 3 akan dapat 512. Saya masukkan kan. 512. 8 darab 8 darab 8 dapat 512 juga. So ini dapat 512. Yang satu lagi pun dapat 512. So seterusnya 7 kuasa 4 akan dapat 2401. Gitu. Masuk kalkulator je. Tak perlu nak pening-pening kepala nak kena darab 8, darab 8, darab 8, darab 8 tu tak payah. 7 darab 7 tak perlu. Yang penting awak tahu mana datangnya 4 ni dan mana datangnya 3. So 3 sebab ada 3 nombor yang kita darab. Kalau 4 maksudnya ada 4 nombor yang kita darab. So kalau ada 10 maksudnya nombor yang sama tu dia ulang 10 kali. Okay, so ini nombor kan. So saya tunjuk huruf pula. So M kuasa 6. So maksudnya ada 6 kali M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. So samalah dengan M kuasa 6. Okay. Okay tak setakat ni? Boleh faham tak? Okay. Ada soalan tak? So itulah indeks dengan asas. Biasanya asas dia akan minta samalah. Asas yang sama. Alright. So kita tengok yang ni pula. Okay. Kalau 2 kuasa 3. Apa maksud dia? Mesti ada 2 darab 2 darab 2. Mesti 3 kali 2 tu barulah kita boleh buat 2 kuasa 3. Kalau tak cukup 1, tak jadilah 2 kuasa 3, jadi 2 kuasa 2 sahaja. So ini negatif 4 kuasa 4. So negatif 4 darab negatif 4 darab negatif 4 darab negatif 4. Ada 4 kali negatif 4. Okay, boleh tak? Okay, setakat ni okay salin dulu sekejap notanya. Saya bagi masa 2 minit salin nota sikit. Lepas ni kita buat soalan pula. Lapan 41 Saya rasa boleh dapat sikit je ni. Okay, boleh Alright. So itu adalah mengenai daripada nombor
nak tukar jadi berapa lah dia punya indeks tu. Ni daripada indeks nak tukar jadi nombor. Nanti kita akan tengok daripada nombor nak tukar jadi indeks tu macam mana pula. Okey, so yang pertama inilah. Okey, yang kedua, ungkapkan nombor berikut dalam bentuk indeks. So bila dia suruh ungkapkan yang atas ni tadi daripada indeks jadi bodoh pula tulisannya. Yang ni tadi daripada indeks tu maksudnya ada nombor kecil tu kan. Jadi nombor bulat lah. Jadi nombor bulat. Which is inilah kita buat. Daripada indeks jadi nombor bulat lah. Dapat berapa sama dengan berapa ni kan. Okay. So sekarang ni kita nak tengok daripada nombor bulat nak jadi indeks tu macam mana. Okay. So dekat sini dia ada cara nak tukar daripada nombor bulat nak jadi indeks. Ni sama macam buat faktor sepunya terbesar yang ada kotak-kotak. So kita guna balik. Okay. So yang pertama, nanti awak dah tera, awak tak guna pun benda ni. Tapi untuk CD besar awak kena pakailah benda ni. Tahu. Okay. So yang pertama, ambil dulu nombor 81 tu. Dia nak dalam asas berapa? Asas 3 kan? So kita akan isi 3 dekat tepi. So 81 dekat dalam, 3 dekat tepi. So dekat tepi kiri tu apa maksud dia? Bahagi. So buat 81 bahagi 3. Kita akan dapat 27. Okay, lepas tu 27 bahagi 3. Kita akan dapat 9. Lepas tu 9 bahagi 3 kita akan dapat 3. So 3 bahagi 3 akan dapat, saya ke bawah sikit dapat 1. So sebenarnya dia ialah 3 kuasa, tengok ada berapa kali 3. 1, 2, 3, 4. So sebenarnya dia adalah 3 kuasa 4. Nampak sebab ada 4 kali 3. Sama macam awak buat faktor sepunya terbesar waktu tingkatan 1. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Ingat ke tak? Kena ingat balik lah. Faktor sepunya terbesar, faktor sepunya. So inilah cara dia. Kita akan bahagi dekat belah kiri dan terus turun nombor tu ke bawah macam tu. Okay, boleh Kalau ada soalan terus angkat tangan tau. Okay, so ini daripada nombor 81 kita nak tukar jadi asas 3. Okay. So kita try yang lain pula. Kita tindas ni sikit. Kita kecilkan sikit. Ini contoh yang pertama. Okay. So contoh yang kedua, 625. Kita nak tukar asas negatif 5. So mesti tengok betul-betul asas berapa dia nak. So 625 bahagi negatif 5. So dapat negatif 1, 2. So bahagi negatif 5 lagi. Dapat 25. So bahagi negatif 5 lagi. Dapat negatif 5. So negatif 5 bahagi negatif 5 dapat 1. Lepas tu tak boleh bahagi dah. Okay. So dekat sini kita akan dapat 5 kuasa. Sorry 5 kuasa pula dah. 1, 2, 3, 4. Negatif 5 kuasa 4. Sebab ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali nombor dekat belah kiri tu. Kalau sebelum ni kita buat FSPB ke apa kan, tukarkan, itulah FSPB tu kita just ambil je kan nombor daripada bawah naik atas kan. Ni dia macam begini pula. Okay, kalau tak percaya cuba tekan kalkulator. Negatif 5 kuasa 4 dapat 6, 2, 5. Salah saya buat ni. Buat kurungan. Kena buat kurungan macam ni Nampak tak? Kena buat kurungan gitu. Kalau nampak ke tak ni. Negatif 5 dalam kurungan 4. So dapatlah 6, 2, 5. Okay, ada soalan tak sampai sini? Mudah je kan topik ni? Mudah je.
Tapi biasanya bila awak dah naik lebih tinggi, form yang lebih tinggi, awak akan rasa ketakutan tengok soalan ni sebab dia ada nombor kecil kat atas tu. Ni mudah lagi. Nanti awak dah naik upper form sikit, awak dah, alamak soalan indeks macam mana ni, tak ingat lah macam mana nak buat. Dia sebab kalau tak ingat dia punya law dia, sekejap lagi saya akan ajar law dia, susah lah nak buat. Okay, boleh setakat ni? Okay, so sekarang cuba buat soalan C, 32 asas 2 dengan D, 64 per 125, 25 asas 4 per 5. Okay, cuba buat sekarang. Sambil-sambil salinan tu. Okay, saya bagi masa 2 minit. Dah siap? Boleh tulis. Kalau nak tahu kuasa tu dekat mana, dalam kalkulator dia punya simbol macam ni. Macam naik ke atas tu. Anak panah naik ke atas tu. Itu adalah kuasa. Kalau awak nak double check lah. Semua orang kena tulis jawapan saya nak tengok. Tulis kat chat box. Tulis kat chat box. Tak faham tanya tau. Dia dah hantar. Okay, thank you Adria. Yang lain? Tak faham tolong tanya. Penting topik ni. Sebelum kita masuk hukum indeks. Cikgu saya tak faham. Awak tak faham kat mana Darwish? Kat mana tu awak tak faham? Macam mana nak buat macam mana tu? Saya tak tahu awak tak faham kat mana. Macam mana nak buat? Okey. Saya terang sekali lagi Tapi saya pergi muka lain lah. Okey. So contoh. Saya bagi. Yang ni tadi awak faham kan? Yang kuasa tadi awak faham kan? Darab 3 kali, darab 4 kali. Tengok nombor atas dia. Okay, so saya bagi contoh seterusnya. Okay, so saya cakap 81 saya nak dalam asas 9. So maksudnya 9 tu nombor besar tau. 9 tu nombor besar. Yang asas dia. Bawah tu nombor asas kan. Ni. Tengok nampak ini nombor asas yang besar tu. A tu asas. Ni asas. A ni asas. Yang N tu indeks. Nama dia indeks. Bukannya asas Okey. So saya back jap. So bila dia minta 81 asas 9, maksudnya awak kena bahagi dengan 9. Bahagi dengan asas. So 81, tulis dulu 81. 81. Buat macam tingkap ni. So 9. Ni maksud dia apa? 81 bahagi 9.
Okey, tekan calculator dalam satu dia dapat apa? Bagus Aryan. Dapat apa Darwish? 81 bagi 9, tekan calculator. Tulis dapat apa? Takkan tekan calculator terketik ni. So 81 bahagi 9 dapatlah 9. Lepas tu ada lagi nombor kan? So 9 bahagi 9. So dapatlah 1. So bila dah sampai 1 kita dah stop dah. Tak boleh buat dah 1, tak boleh bagi 9. Ada 1 nak kerat bagi 9 orang. Tak cukup dah lah. So berapa kali 9 kat sini? 1, 2. So ada 2 kali 9. So jawapan dia akan jadi 9 kuasa 2. Gitu. Sebab ada 2 kali 9. Faham tak Darwish sekarang? Okey, faham Okay, kita try satu lagi Darwish tengok Okay. So, saya nak nombor 343. Saya nak tukar kepada asas 7. So, mesti nombor 7 tu yang kita bahagi. So, ambil nombor 343 bahagi dengan 7. Cuba buat derivation ni dulu. Dapat berapa? So ingat asas tu mesti nombor yang besar. So patutnya jawapan dia kat sini jadi 7 kuasa berapa? Gitu. Cuba buat derivation. 343 tukar kepada asas 7. Yang lain yang tak hantar lagi ni hantar cepat saya nak tengok. 49, okey. 343 bahagi 7 dapat 49, okey. Lepas tu kena bahagi lagi lah kan, tak sampai 1 lagi. Cuba buat sampai berapa dapat 1. Lepas tu bagi kita jawapan. Lepas tu? Okay. So jawapan akhir dia 7. Okay, kejap 7 kuasa. 7 kuasa berapa Darwish? 7 kuasa. Ya, 7 kuasa 3. Sebab ada 1, 2, 3. Ada 3 kali 7 yang kita bahagi. Gitu. Senang je kan? Ini soalan dia. Welcome. Bagus. Okay, sebagi masa seminit lagi untuk siapkan yang ni. Sebelum kita proceed ke seterusnya. Hukum indeks ni berat sikit lah. Sebab awak kena ingat sikit. Cikgu macam mana nak tahu asas? Okey, kalau soalan tu tak bagi tahu asas dia berapa, awak kena try tekan calculator. Jadi saya ajar macam mana nak buat. Contoh Okay, kalau korang dah ada buku, tak ada buku lagi kan? Sekejap saya tunjuk soalan dia. Okay dah siap dah ni Okay, so saya akan tunjuk jenis soalan yang tak diberi asas. Ya, betul. Bagus Adam, bagus. Betul. Bijaksana. Baik. Alright. Alamak. Tutup dah pula makcik ni. Okay. So saya tunjuk kalau nombor tu dia nak tahu asas berapa, dia nak tahu tukar kepada asas berapa tapi tak diberi lambat dah pula. Okay. Alright. So contoh dia, okay yang ni tak ada masalah lah. Ni sekejap kita buat Saya nak tunjuk yang ni dulu. Okay. Ungkapkan setiap berikut dalam bentuk indeks. So bila macam ni, dia tak bagi tahu asas berapa kan. So biasanya awak kena teka sikit lah. Agak-agak je. Macam mana nak agak-agak? Okay, saya tunjuk kamera saya ya. Sekejap ya. Flip sekejap.
Okey. Alamak saya dah flip. Okey. Contoh soalan yang ni kan 729. So awak try je. Biasanya tak bagilah soalan susah yang macam bawah ni So 729 kan? Awak try je. 2 kuasa 2, 3 kuasa 4 kuasa 6, 8. Okay, nampak? Ni baru 256 kan? Try kuasa besar sikit. 10. Ni dah 1024 dah. So tak ada dah 279 tu kan? So try 3 pula. 3 kuasa 3, 27 kuasa 5, 243 kuasa 6, 729. Nampak tak? So dekat situ saya dah tahu dah. Dia sebenarnya asas 3. 3 kuasa 6. Cuma awak kena tunjuk lah. Macam mana awak dapat ni guna yang petak tu. Faham tak? Faham tak? Gitu ya. Ini biasanya jarang lah ditanya. Tukar-tukar asas ni. Biasanya dia minta nombor indeks ataupun dia bagi tahu siap-siap asas berapa yang dia nak. Gitu. So contoh nombor 2 ni kan. 81 kan. 81 ni. Saya tunjuk kat sini lah. Ada ke tak? Oh tak ada. So 81 kan contoh. Nak tekan kuasa 6 tu. Okey. Kalau kalkulator biasa. Awak akan ada simbol yang saya cakap tu. Simbol yang macam naik atas tu kan. Okey. Kalau kalkulator yang ni saya pakai kalkulator macam warna kelabu tu. So kalau yang ni awak tekan je shift kuasa 3. Lepas tu awak padam kuasa 3 tu. Tukar dengan 6. Boleh tak? Adria pakai kalkulator warna apa Adria? Kelabu ke? Kalau warna kelabu tu dia ada simbol yang macam gini. Ini maksud dia kuasa. Cuba awak tekan. Dapat tak ni Adria? Ada kan? Dapat tak? Okey. So ini saya tunjuk Okey. So ini 81 dia sama dengan 3 kuasa 4. Tapi dalam buku dia dapat 81 sama dengan 9 kuasa 2. Sebab itulah saya cakap dalam periksa biasa dia akan bagi tahu tukar pada asas berapa. Sebab kalau tak diberi tahu susah lawak. Ada orang jawab macam ni, ada orang jawab macam ni. Dia ada dua jawapan yang berbeza. Dua jawapan berbeza untuk indeks tapi jawapan nombor dia tetap sama 81. So biasanya dia akan bagilah. InsyaAllah lah dia akan bagilah bergantung kepada soalan yang cikgu awak buat. Biasanya bagilah. Okay? Ada soalan tak? So sebenarnya indeks ni boleh try and error gitu. Kalau tak diberi asas lah kena try and error. Tapi kalau diberi asas dia cakap siap-siap asas 8. So maksudnya kena bahagilah dengan 8. Tak boleh lah pergi gatal tukar nombor lain Okay. So itu pasal asas. Okay. So sekarang cuba buat nombor 1. Saya nak jawapan nombor 1 untuk huruf A, C dan D. Buat kira-kira tulis nombor 1. Practice formative 1.1. 1A, C dan D. Sebagai masa 3 minit lah. Sebab senang je soalan ni. Masuk kalkulator je. Masuk kalkulator pula dah. Tulis je 5 kuasa berapa. Ingat nombor ni, inilah dia punya asas. Ni nombor ni dia punya asas dah ni. Ni pun sama dia punya asas. Tengok berapa kali dia darab nombornya. Terus kira. Nanti jawapan tadi saya tak tengok lagi. Ya betul. Betul. Adam nak tanya soalan ni. Ni buat nombor 1. Nombor 1. Yang saya highlight tu. A, C dengan D. A, C. Soalan 1. Soalan 1. Buka pula kan bunyi paper ni. Sebab saya buka je. Okay. Seminit lagi. Terus tulis sekejap lagi kita bincang jawapan dia apa.
Arin dah hantar siap-siap. Ya, betul. Bagus Arin. Makin bersemangat Arin. Good job. Okay. So settle settle Okay, so B ni sebab dia tak bagi asas, tak apa, biar je dulu. Okay, seterusnya cari nilai. Bila soalan cakap cari nilai, maksudnya dia nak jawapan tu nombor bulat. Nombor yang tu lah. So masukkan je dalam kalkulator 3 kuasa 5, dalam kurungan 5/6 kuasa 3, negatif 4 kuasa 6, negatif 0.2 kuasa 7. So ini boleh buat semualah. So nombor 3 boleh buat A, B, C, D. Sekejap je ni. Kira je terus. So saya bagi masa 3 minit. Tulis dan terus buat jawapan. Oh, cikgu macam mana nak kira yang guna kalkulator biasa? Okay, kalkulator biasa dia ada simbol macam gini. Sekejap saya tengok gambar. Saya google gambar sekejap. Korang buat dulu. Sekejap Gambar kalkulator. Pakai kalkulator kelabu Saya tak bawa balik pula kalkulator kelabu saya kat sekolah. Sekejap Mungkin dah kalkulator kelabu yang ini. Okay. Kasih FX. Jelas juga. Sekejap Saya search kat sini lah kejap. Line saya slow lah kat telefon. Okay, awak pakai kalkulator ni kan, betul tak? Okay, nampak tak simbol yang macam naik atas tu? Button nombor daripada kiri 1, 2, 3. Baris yang ketiga masuk ke dalam kolom yang 1, 2, 3, 4. Kolom yang keempat. Yang lambang macam ikut jerung tu. Nampak tak? Ini. Nampak tak? Zoom dah lah. Saya screenshot sikit. Screenshot ni. Nanti lah aku. Nampak kan? Faham kan? So awak tekan je dulu nombor. Saya dah screenshot dah. Sekejap saya nak tunjuk. So awak just tekan saja nombor. Contoh. Okay, awak tekan nombor. Yang ni lah kita ambil daripada soalan ni tadi. 3 kuasa 5 kan. So masuk dalam kalkulator. 3, 5. Gini rupa dia. So maksudnya 3 kuasa 5 lah ni. Cuba tekan. 3 kuasa 5. So itu maksud dia. Dapat berapa 3 kuasa 5? Ya betul, 243. Sudah faham dah kan nak tekan macam mana kan? Gitu cara tekan dia. Ada macam jerung gitu. Baby shark. Okay. Okay. So saya rasa dah settle dah ni. Sebab ini senang je. Just masukkan je. Ikutlah kalau dia ada kurungan. Mesti isi dalam kurungan lah. Jangan lupalah kurungan dia tu. Dia bagi ada sebab. Bukan tak ada sebab. Okay. Okay. Seterusnya. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Seterusnya. Diberi A darab A ada 4 kali A sama dengan 9N. Dengan keadaan A dan N ialah integer positif. So maksud integer positif tu maksud dia satu nombor yang positif lah. So kalau kita kaitkan dengan yang saya ajar tadi. Yang awal-awal tadi. Yang ini. Nampak ni. 2 darab 2 darab 2 sama dengan 2 kuasa 3. So rasa-rasa
A tu nombor berapa, N tu nombor berapa. Korang rasa A tu nombor berapa, N tu nombor berapa? Kalau kaitkan. Rasa A tu nombor berapa, N tu nombor berapa? Cuba tulis. Rasa nombor berapa? Soalan nombor 4 yang saya tunjuk sekarang. A 9, N tu 4. Bagus Aryan. Kenapa Aryan cakap macam tu? Ingat. Nombor yang besar ni adalah nombor asas dia. Which is yang kita darab ni lah. So A tu sebenarnya sama dengan 9. N ni berapa kali kita darab? So ada berapa kali nombor yang kita darab? 1, 2, 3, 4. So sebab itulah A sama dengan 9 dan N sama dengan 4. Siapa yang tak faham? Boleh tak? Okey, faham semua? Kalau ada masalah bagi tahu tau. Faham ya? Alright. Okey, seterusnya. Ini contoh yang lain saya akan tunjuk macam mana nak buat. Okey. So dia kata K kuasa 7 sama dengan negatif 128. Negatif 128. So dekat sini kita akan pindahkan. Macam mana kita belajar waktu tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okey. So K kuasa 7 sama dengan negatif 128. So sekarang ni kita nak tahu K tu berapa kan? Pindahkan 7. So kalau duduk belah kiri dia kuasa 7. Kalau pindah belah kanan dia akan jadi punca kuasa 7. K sama dengan punca kuasa 7 negatif 128. So ini boleh masuk kalkulator. Okay, siapa yang kalkulator kelabu tadi? Boleh tekan. Yang kalkulator warna kelabu cair tu boleh tekan terus je. Masuk je terus dalam kalkulator. Alamak, kenapa saya tutup? Kita buka ini je. Yang kalkulator kelabu tadi. Ya, saya nak tambah gambar kalkulator kat sini. Senang nak tunjuk. Image. Dan, okey. Yang kalkulator kelabu tadi, boleh tekan yang ini. Punca kuasa ni. Tapi isi dulu nombor depan tu. 7. Punca kuasa 7. Punca kuasa berapa? Negatif 128. Cuba tekan dapat berapa? Yang mana yang pakai kalkulator kelabu cair tu boleh terus tekan je. Dapat tak? Dapat tak? Ya, betul Aryan. Negatif 2. Betul-betul. So kat sini kita akan dapat K sama dengan negatif 2. Gitu je. Just masuk je dalam kalkulator. Kalau tengok saya masukkan, macam ni yang saya masukkan ya. Kalau yang mana yang tak nampak lah. Tak apa, nanti saya download kalkulator kelabu pula. Bagi tunjuk. Saya ada je kat sekolah. Okay. Tak nak tukar pula. Okay, so ini. Saya masukkan macam ni je. So masukkan punca kuasa 7, negatif 128. So terus dapat negatif 2. Gitu. So sebenarnya dia adalah negatif 2 kuasa 7. Dapat negatif 128. Okay, alamak. Dapat make error. Kejap. Lupa dah pula. Okay, dah pakai kalkulator kelabu dapat tak? Adam pakai kalkulator warna kelabu gelap tu Cikgu yang D tu kan, saya tengah kalkulator dapat negatif. Saya kena tak? Sekejap Oh, awak pakai yang ni, masukkan je terus Adam. Awak tekan shift. Awak pakai kalkulator warna apa ni? Sama macam Adam ni. Korang pakai kalkulator macam Adam ni. Macam ni betul tak? Korang pakai macam ni kan? Yang mana pakai macam ni, so nak tekan dia, macam kalkulator saya ni. Okay, nak tekan dia, korang tekan macam begini.
tunjuk. Tak nak tukar pula kamera makcik ni. So tekan dia, kena tekan shift dulu. Shift, punca kuasa. Lepas tu pergi belah sana, padam kuasa 3 tu jadikan kuasa 7. Nampak tak? Lepas tu pergi sini, dah masuk dalam kurungan negatif 128. Saya takut kalau tak tulis negatif boleh kah? Sekejap saya try. Dapat juga negatif 2. Cuba share kat saya kita macam mana. Sekejap saya nak buat soalan harian ni. Boleh tak Adam? Tekan shift, lepas tu tekan kunci kuasa tu. Nanti ada 3 kan? Padam 3 tu tekan 7. Dapat dah kan? Saya kelabu biasa pun make error. Alamak. Sekejap Cikgu jawapan yang D. Saya dapat D ke B ni? D ke B ni Aryan? Negatif 0.27. Kuasa jawapan belakang dapat 0.128. Tengok sikit. D ke Aryan nak cakap dengan saya ni? Aryan? Tak adalah, dapat sama je. Negatif 0.00000128. Saya tekan kalkulator dia keluar negatif 1.28. Ada darab 10 kuasa berapa-berapa tak? Ada tak? Ada. Darab. Yang punca kuasa 7 saya tekan kalkulator buat macam tu. Okey, macam ni. Awak clearkan dulu mood kalkulator awak tu. Tekan shift, clear all. Nombor 3 biasanya. Shift, lepas tu clear bawah dekat sebelah on off dengan clear tu. Clear, lepas tu tekan nombor 3 all. Lepas tu nanti clear all, cuba kira balik. Saya takut itu tukar kepada mood lain. Okay. Alright. Saya kelabu biasa pun dapat make error. Alamak. Dah selesai ke ni yang make error ni? Ada siapa-siapa lagi tak make error? Saya pula saya tak ada kalkulator kelabu tu. Make error juga cikgu. Cepat. Sekejap. Masa ada orang hantar kat saya dah. Okay. Saya dah tahu dah. Okay macam ni. Tekan shift. Saya tunjuk gambar kawan awak ni. Sebab ala-ala dia dah tunjuk ni. Senang saya nak tunjuk. Tak nak beralih pula. Okay. So ini video kawan awak hantar kat saya lah. Dia buat macam ni. And dapat make error juga kan. Okay. Sekarang ni tekan shift. Tekan shift. Lepas tu tekan punca kuasa ni. Nanti dia akan keluar punca kuasa 3. So bila keluar punca kuasa 3 tu, awak gerakkan panah ni. Gerakkan ni. Sebelah-sebelah. Sampai dekat 3. Padam. Masukkan 7. Cuba buat. Boleh tak? Tekan shift. Tekan punca kuasa ni. Lepas tu akan keluar punca kuasa 3. Tekan sini. Padam kuasa 3 tu. Padam 3 tu. Masukkan 7. Lepas tu masuk negatif 128. Cuba yang siapa yang make error tadi. Shift ini. Padam 3 tu diganti dengan 7. Lepas tu masukkan negatif 128 dalam kurungan. Dapat tak? Ini teknikal lah. Masalah teknikal. Saya. Tak jadi cikgu. Alamak. Ni ya. Sini macam tu. Saya tengok sikit button yang lain. Okay, saya dah tahu dah. Button yang lagi satu. Saya pun dah lama tak guna kalkulator kelabu ni. Saya dah. If. Lepas tu masuk yang ni. Yang dekat tanda ni. Cuba masuk kan. Okay, awak tekan 7. Tekan 7 dulu. Lepas tu tekan shift. Tekan ini. Masuk 7 dulu. Tulis 7. Lepas tu baru tekan shift. Ini. Lepas tu masukkan negatif 128. Cuba try cara macam tu pula. Dapat tak? Saya tunggu you all. Sama.
Dapat tak? Dapat tak? Shift. Tekan 7 dulu 7. Shift. Yang ini. Okay, mula tekan 7 dulu. Masukkan nombor 7 dulu. Tekan kalkulator tu 7 dulu. Masuk 7 dulu. Lepas tu awak baru tekan shift. Lepas tu dengan tanda yang kuasa tadi. Shift tanda kuasa ni. Macam ikan jerung ni. Lepas tu baru masukkan negatif 128. Sama macam soalan ni tadi. Sama yang macam ni. Cuba buat. Kita tunggu. Tak dapat ke tak dapat. Dapat kan? Dapat dah? Okay. Alright. Dah dapat dah. Saya dah lama tak guna kalkulator tu. Saya pun tak ingat sangat. Okay, so ingat kalau nak buat kuasa selain kuasa lain, tekan dulu nombor kuasa kita nak cari tu, punca kuasa tu. Lepas tu tekan shift, tekan yang ini. Tekan jerung ni kan. Lepas tu baru masukkan nombor dia berapa, okay? So penting tu. Sebab nanti kita nak guna juga. Bila nak pindah-pindah. Okay, Alhamdulillah. Thank you kepada yang berkongsi video. Dapat juga saya guna kalkulator. Alright. So dapatlah K sama dengan negatif 2. Itu je. Mudah kan? Cuma tahulah. Kalau kuasa, pindahkan jadi punca kuasa. Tak kisahlah kuasa berapa-berapa pun, pindah mesti akan jadi punca kuasa berapa nombor dia. Gitu. Okey, seterusnya. Hasil pendarapan berulang suatu nombor sebanyak n kali ialah 7776. Tentukan nilai n. So ini kita mula menggunakan sebarang asas lah. Cuba try and error. Itu je cara yang ada, try and error. So, saya try 3 dulu. 3 kuasa 3, tak dapat. 3 kuasa 8, tak dapat. 3 kuasa 9, tak dapat. Okay, tak dapat juga. 3 kuasa 10 pun tak dapat. Okay, lepas tu tukar pula. 4 kuasa 9. 4 pun tak dapat. Cuba 5 pula. Sekejap je dengan kereta tu. 6 kuasa. Okay, saya dah jumpa dah. Siapa jumpa lagi? Tulis jawapan berapa. Dapat berapa kuasa berapa untuk 7, 7, 7, 6. Dia memang try and error. Nanti dalam periksa pun sama juga. Try and error. Gitu. Tekan kereta. Rasa-rasa berapa kuasa berapa dapat 7,776. Saya dah dapat dah. Boleh tulis dapat berapa nombornya? Try. Lepas tu ni lah nak explore calculator. Macam mana nak tekan calculator. Gitu. Nanti raya. Kan dapat duit raya kan? Beli kalkulator kelabu tau. Saya rasa tak mahal sangat pun. Kalkulator kelabu tu. 20 lebih je. Sebab itu lagi memudahkan awak nak SPM. Dia bagi tahu awak lah. Kalkulator kelabu tu antara yang paling bagus. Senang nak guna.
Dapat tak yang lain ni? Berapa kuasa berapa ni nak dapatkan? 7, 7, 7, 6. Pendarapan berulang satu nombor sebanyak n kali. Dia tanya n je, maksudnya tanya nombor atas tu. Berapa kali kan? Tapi saya nak nombor yang besar tu asas dan indeks dia berapa untuk dapatkan 7, 7, 6. Kalau nak lagi senang kan? Kalau nak lagi senang, buat je punca kuasa apa-apa buat je lah darab je lah macam biasa. Bukan darab, maksudnya buat berapa kali. Cikgu boleh banyak dapat nombor 6 tu. Okey, nombor 6 ni bagi 726. So sekarang asas dia M asas sama dengan 7, 7, 7, 6. Kita tak tahu. M kita tahu, N kita tak tahu. Cuba kalau dia. Mula dah 3 lah. Biasanya dia mula 3 je. Sebab asas tu kecil sangat. So boleh 3 kuasa dia dapat berapa? 3 kuasa 6. Try sampai 3 kuasa 9 kalau tak dapat juga, maksudnya bukanlah. Lagi satu macam nak tahu, contoh dia buat 3 kuasa 9 dapat 19,683. So dah lebih dah. 3 kuasa 8 dapat 6,561. Sekejap saya tunjuk macam mana nak contoh macam ni Okay, kalau 3 kuasa 8, awak akan dapat 6,561. So jauh lagi nak pergi 7,776. So saya pertukar kuasa 8 ni, saya pergi kuasa 9. 3 kuasa 9 dah 19,000. Lagi tersasar jauh. So kita pun tukar, pakai 4 pula. So 4 kuasa 3 dapat 64, kecil sangat. Kita pun try 6. 4 dia tak sayang je ni kuasa. Terlebih lah. 6 lah. 5 kuasa 110. 5 tu lagi nak 7. So 5 kuasa 6. Ingat kan? 5 3,000 kecil sangat pula. So ni dalam asing. Dia tak bagi asas. Kalau dia bagi asas, bolehlah kita bahagi satu-satu kan. Ini dia tak bagi asas. So kena try and error. Tekan je kalkulator. Biasanya tak ambil masa lama pun tengah kereta tu. Awak dah boleh agak dah. Kalau masuk yang ni kecil sangat, masuk yang paling besar pun besar sangat, try tengah-tengah, tak kena juga, pindah asas lain. Gitu. Lag alamak. Okey. Sekejap saya ulang sekali lagi Okay, macam mana nak tahu nombor tu asas berapa? Jawapan dia kena try and error. Okey, try and error tu macam mana? Kita nak 7,776. Tapi kita tak tahu asas dia berapa dan dia kuasa berapa, indeks dia berapa kan. So kita try je. Okay, saya biasanya kalau nombor besar macam ni, saya terus try 3 je terus. 3 kuasa 3 dapat 27. Kecil sangat. Kita nak 7,000 ni. Jauh sangat beza kan. So saya pun tukar. 3 kuasa 5. 243. Kecil lagi. 3 kuasa 8. 6,561. Okay, sikit lagi nak sampai 7,000 kan. Ni kuasa 8, saya pun tukar. 3 kuasa 9. Dah terlebih banyak pula. Dah 19,000. So maksudnya dia tak ada dalam asas 3. Sebab tadi kalau 3 kuasa 8 dapat 6,561. Kalau itu kan kecil kan. Kalau 3 kuasa 9 dah lebih pula. Dah 19,000. So dah tak boleh lah. Sekejap saya sikit. Dia punya ni. Nampak tak? Nampak kan? Jelas sikit lah. Saya tak jelas. Okay, so tak boleh lah macam ni. Sebab besar sangat. So 3 dah tak dipakai. Try 4 pula. 4 kuasa 2. Alamak kecil sangat lah. 16. Kita nak 7,000 ni. Saya pun terus pergi. 4 kuasa 5 lah. Okay, 1,000. Dah besar dah. Tapi jauh lagi nak pergi 7,000. Saya pun tukar 4 kuasa 8 lah. Banyak sangat. 65,000. Saya pun tukar 6. 4,000. Sikit sangat. 4 kuasa 7. Dapat 16,000. So dia tak ada dalam asas 4. Sebab kalau 4 asas 7 dah 16,000. Kalau 4 asas 6, 4,000 lebih je. Tak cukup nak pergi 7,776 ni. So kita pun tukar lagi. Awak rasa lama sebab saya terangkan. Awak rasa lama. Kalau tidak, awak buat sekejap je ni. So 5 kuasa 3 dapat 125. Try 5 kuasa 5 dapat 3,125. Okey, sikit lagi nak 7,000. Ni 5, saya try 6. Okey, kalau try 6 dah 15,000. Dah jauh tinggal dengan 7,776. Kalau 5 kuasa 5 tadi, sikit sangat, 3,000. So bukanlah, maksudnya dia tak ada dalam asas 5. Gitu. So kita pun try asas 6.
So 6 kuasa 3 dapat 216. Kecil sangat ni. 6 kuasa 8. Oh besar sangat, dah 1 juta lebih. 6 kuasa 6. 46,000. So 6 kuasa 5. Dapat dah 7,776. Faham tak? Faham tak? Kena try and error. Gitu. Memang terpaksa try and error. Sebab dia tak bagi asas. Awak tak boleh main taram je asasnya. Nampak padam skrin saya. Nampak kan skrin saya kan? Tak boleh lah main taram je asas dia. Nampak tak skrin saya? Tadi dah terpadam. Nampak tak nampak? Nampak tak nampak? Tak nampak. Okey, jap. Saya share skrin balik. Sarah, ada soalan ke Sarah? So, nampak dah kan? So, ini sebenarnya Allah Akbar. So, 7,776 sebenarnya 6 asas 5. Tapi dia nak N kan? N tu berapa kali darab kan? So, N sama dengan 5 lah. Hasil pendaraban berulang suatu nombor, tak tahu nombor berapa, sebanyak N kali. Sebanyak berapa kali? So, dia tanya N tu lah. N tu sama dengan 5. So, kalau dia tanya, apakah suatu nombor yang didarab sebanyak N kali, didarab sebanyak 5 kali, bersamaan dengan 7,776, so jawapan dia 6 lah. Bukannya 5. 5 tu berapa kali, N tu nombor apa yang kita darab. Okey. Boleh semua? Clear tak sampai sini? Senang kan? Senang kan? Alright. Okey. Seterusnya kita akan masuk hukum indeks. Hukum indeks ni tak berat pun topik dia. Tak berat saja teacher. Okey. So next kita masuk hukum indeks. So 1.2 hukum indeks. Okay, boleh tulis dulu, kejap lagi saya terang ya. Gambar nota saya ni. So kita ada beberapa hukum indeks So yang pertama, biar tempat kosong tepi tu. Kedua, bawah ni pun ada jawapan sikit lagi. Dengan lagi bawah ni. Tulis tak tulis tulis cepat sikit. Cukuplah 5 ni je hukum dia. Satu, dua, tiga, 6, satu lagi. 5, kosong N kuasa kosong. Oh, dia pula kosong saya ni. Okay, siapa yang dah siap tulis nota boleh angkat tangan Saya nak mula terangkan. So ini nama dia hukum indeks. Pun law of indices kalau bahasa Inggeris dia. Law of indices. Ada orang tanya ke ni? Tak ada cikgu. Okey. Seronok kan? Ajar tak marah-marah. Sarah Umairah hantar love gitu. Siapa dah siap angkat tangan tau. Saya marah tu sebab korang tak siap kerja lah saya marah. Kalau siap kerja saya tak marah pun.
Siap angkat tangan Ada yang kita tunggu sekejap tau. Okay, dengan Aisyah Humaira, Ajwad dengan Darwish. Dengan Darwish je. Kita buat ni, terus buat soalan. Okay, Alhamdulillah, dah siap semua. Okay, so saya lower all hand dulu. Alright, so kita mulakan ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hukum indeks ni ataupun law of indices ni, dia agak berat sedikit lah. Sebab awak kena tahu apa yang berlaku. Okay, so kita mula dengan yang nombor 1. N kuasa 4 darab N kuasa 5. Okay, so kat sini kita nampak operasi dia darab kan. So bila darab, bila asas, ni nama dia asas kan, yang bawah ni kan. N tu asas dia lah. Bila asas sama dan dia ada nombor indeks dekat atas, dia akan jadi, kalau darab so dia akan jadi, dia buat warna hijau. N 4 tambah 5. So tadi darab kan. N kuasa 4 darab N kuasa 5, dia bukannya 4 darab 5. Dia akan jadi N 4 tambah 5. So akan dapat N 9 lah. 4 tambah 5 sama dengan 9. Gitu. Ni penting awak tahu tau. Sebab nanti awak akan selesaikan. Awak nak permudahkan. Kita akan belajar permudahkan dalam 1.2 ni. Okay. Boleh? Sampai sini? So maksudnya N, kalau N kuasa 4 darab N kuasa 5, dia sama dengan N 4 tambah 5. Darab tu dia akan jadi tambah dekat atas. So jadi macam ni. So kalau darab jadi tambah, so kalau bahagi dia akan jadi tolak. So N 6 tolak 2. So akan dapat N kuasa 4. Gitu je. Nampak senang kan? Sebab ni sikit je. Nanti awak tengok soalan nanti, awak kena berfikir sikit. Okay, so dapatlah N kuasa 4. Sebab dia bahagi kan? Bahagi dia akan jadi tolak. Okay, so itu law yang pertama dan yang kedua. Darab jadi tambah, bahagi jadi tolak. Ini hanya berlaku kalau asas dia sama saja. So hukum indeks ni kena ingatlah. Asas sama. Mesti asas sama. Kalau asas berbeza, contoh saya bagi M kuasa 4 darab N kuasa 5, dia akan jadi apa? M4 N5. Dia tak akan jadi MN9. Sebab ini mesti asas sama. Kalau asas berbeza, tak akan berlaku lah. Wajib asas sama. Okey, seterusnya nombor 3 ni 1 per N kuasa 3, dia akan jadi N kuasa negatif 3. Sebab dekat bawah ni 3 tu positif kan? Bila kita bawa dia naik atas, dia akan jadi N negatif 3. Ini contoh kalau N3 kat bawah. Okay. Contoh yang lain saya bagi kat sini. 1 per N negatif 4. So kalau kita bawa dia naik atas, dia akan jadi N kuasa 4. Nampak? Sebaliknya lah. Kalau duduk bawah dia positif, naik atas dia jadi negatif. Kalau duduk bawah dia negatif, naik atas dia akan jadi positif. Faham? Faham tak? Boleh Okay, kalau ada soalan tolong tanya tau. Okay, seterusnya nombor 4. Okay, nombor 4 ni berat sikit lah. Bukan berat apa pun. Okay, nombor 4 ni boleh label ini kuasa. Ini punca kuasa. Punca kuasa tu yang macam mana? Yang ada simbol gitu tadi.
Macam bahagi tapi bukan bahagi. So sebenarnya kat sini dia akan dapat apa? Punca kuasa 4 N kuasa 2. Nampak? Bawah tu nombor 4 kan? So 4 tu jadi punca kuasa. So N tu kuasa 2 sebab atas tu nombor 2. Ini contoh yang pertama. Okay, contoh yang kedua saya bagi. Kalau dia bagi, kalau dia bagi bukan macam ni. Bagi bukan yang macam saya label tu. Dia bagi macam ni. Punca kuasa 3 M kuasa 4. So cara tulis dia, ingat kuasa tu, punca kuasa tu duduk bawah, kuasa duduk atas. So akan jadi M 4/3. Gitu. Kalau kita shuffle lah kedudukan dia, tukar tempat dia. Kadang-kadang soalan bagi macam yang belah kiri warna hijau tu. Kadang-kadang soalan bagi belah kanan tu. Sebenarnya yang mudahnya adalah tukar kepada yang belah kanan tu. Jadikan per. Jadi jadikan per, awak boleh buat tambah tolak darab bahagi, mudahlah. Kalau punca kuasa tu nanti susah awak nak kira. Okey, boleh soalan tanya tau. Okay, so itu yang keempat. Ingat punca kuasa bawah, kuasa duduk dekat atas. Okey, seterusnya nombor 5, N kuasa 2 dalam kurungan 4. So, kurungan ni maksud dia apa? Darab. Tapi dia bukan darab macam atas ni. Atas ni N kuasa 4 darab N kuasa 5 kan? Yang ini N kuasa 2 darab 4. So, dia akan dapat N kuasa 8. Gitu. N kuasa 8. Okey, seandainya, ni kan 2 darab 4 kan? Dia bagi macam gini. Saya tukar jadi huruf lah kot, senang. Saya bagi contoh huruf 1, nombor 1 M N kuasa 2 dalam kurungan kuasa 2. So, bila ada kuasa 2 kat luar ni, M ni kuasa berapa sekarang? M ni kuasa 1 tau sebenarnya. Tapi kita tak tulislah kuasa 1. So, bila ada 2 nombor dalam ni, mesti kuasakan 2-2 ni. Maksudnya dah senang cerita darab lah 2-2 ni. So, dia akan dapat M kuasa 2, N kuasa 4. Tengok bukannya darab dengan N sahaja. Susah pun nak sebut M dengan N kan. Saya tukar J lah depan ni. Lain sikit sebutan dia. Okay, so dia akan jadi J kuasa 2, N kuasa 4. Sebab apa? J ni kuasa 1. So bila 2 tu masuk dalam, dia akan jadi 1 darab 2. N ni kuasa 2. Bila 2 tu masuk dalam, dia akan jadi N kuasa 4. Faham tak? So maksudnya kalau ada kurungan tu, mesti masukkan dalam tu, 2-2 nombor. Okay, ini kalau huruf. So satu lagi contoh saya bagi nombor. So contoh dia kata 12 N kuasa 2 darab kuasa 2. Macam gini kan. Okay, so mestilah 12 tu pun dikuasakan 2 juga. So masuk dalam kalkulator je terus senang. 12 kuasa 2. Dapat 144. So kat sini awak akan dapat 144 N kuasa 4. Gitu. Mana saya dapat 144 ni? Sebab kat sini sebenarnya awak akan dapat 12 kuasa 2. So saya terus masuk kalkulator je. 12 kuasa 2, 144. N kuasa 4 tu sebab 2 darab 2 dapat 4. Okay, boleh? Faham macam tu. Setiap kali ada apa-apa dalam kurungan, mesti darab masuk dalam gitu. Okey, seterusnya. N kuasa kosong. Apa-apa nombor asas dikuasakan kosong? Okey, cuba tekan. 5 kuasa kosong. Dapat berapa? 5 kuasa kosong. Lima kuasa kosong dapat berapa? Ya, dapat 1. So tak kisahlah dia 5 ke, dia N ke, dia J ke, W ke, Z ke. Asalkan dia kuasa kosong, sebenarnya dia sama dengan 1. So perlu kira ke N kuasa kosong? Tak payah. N kuasa kosong sama dengan 1. Tulis saja terus 1. Sebab tu tadi saya cakap contoh macam J ni kan. Dia tak ada tulis kuasa kan. Maksudnya dia kuasa 1, bukannya kuasa kosong. Sebab tu bila kita darab, dia akan dapat J kuasa 2. Bukannya J kuasa kosong. Okay. Boleh tak setakat ni? Ada soalan tak? Alhamdulillah. Okay Setakat ni tak ada soalan Okey, sekejap saya bagi soalan.
Okay, so saya bagi soalan, cuba korang buat soalan dalam buku je pun saya ambil ni, sama je. Okay, so saya bagi beberapa soalan, tolong tulis dia dalam bentuk indeks, permudahkan lah. So soalan dia, permudahkan, sikit je saya bagi. Okay, nombor 1, 12 kuasa 11 bahagi 12 kuasa 5. Nombor 2, 48 R kuasa 21 bahagi 6 R kuasa 14. Okey, saya lupa nak terangkan yang ni. Okey, nampak nombor asas tu yang besar tu kan, yang ada kuasa tu, sekarang ni dapat ni. 48 R 21 dengan 6 R kuasa 14 kan. So nombor asas dia siapa? 48 ke R? Korang rasa 48 ke R nombor asas dia? Cuba type kat message, kat chat box. Rasa-rasa siapa nombor asas dia? 48 ke R? Nombor asas tu nombor yang besar tu lah. Yang penting tu, yang akan ada je kat situ. Macam ni tadi kan. N kuasa 2 darab 4 dapat N 8. Yang ni, N 4 darab N 5 dapat N 9. Ni dah nombor asas dia. Ni N ni. So sekarang ni untuk soalan yang ni saya tanya. Soalan nombor 2 ni. 48 R kuasa 21 bahagi 6 R kuasa 14. Siapa dia punya nombor asas? 48 ke R ke 6? Cuba jawab. Ya, betul. R lah nombor asas dia. Macam mana kita nak tahu itu nombor asas dia? Tengok kuasa tu duduk dekat siapa? Duduk dekat R kan? So R lah dia punya nombor asas. So 48 dengan 6 ni bahagi je macam biasa. 48 bahagi 6. Lepas tu R 21 bahagi R 14. Ingat bahagi jadi apa? Macam tu. Faham Okay, nombor 3. A kuasa 7, B kuasa 8 per A kuasa 4, B kuasa 2. Nombor 4, 6 kuasa 7, 3. Nombor 5, M kuasa 8 per N kuasa 5 hubungan 2. Sikit hubungan besar. Nombor 5. Nombor 6. Ni tukarkan jadi positif So ini permudahkan. Yang ni masuk nombor 6 ni positifkan. Positifkan indeks tu. So kalau 5 kuasa negatif 3 jadi apa? 7, 1 per 4 kuasa negatif 2. So 8 ni macam biasa, permudahkan je. (24) 3 per 2 9 16 10 punca kuasa 4 28 kuasa 3. Gitu. Ada yang betul, ada yang terbalik kan. Pandai nak buat. Okay, so boleh mula sekarang. Nampak tak? Sekejap saya tegakkan skrin Korang zoom sikit. Saya zoomkan sikit. Saya boleh buat sekarang Saya bagi masa 10 minit saja. Okay, sampai pukul ni lah. 10 saya bagi masa. 15 minit. Siapkan yang ni. Make sure jangan tersalah lah.
Dah siap boleh hantar kat saya tau. Saya nak tengok. Betulkan cikgu. Sekejap. Ya betul Adam. Betul. Betul. Saya tak buat darab pun kan? Tak apalah. Yalah. Benda dah buat. Darab maksudnya tambah tau. Sikit je nak habis dapat main. So next class kita boleh. Cikgu kalau bahagi kena tolak. So kalau tolak kena bahagilah. Tak ada. Tak ada tolak pun dalam operasi indeks, tak ada tolak. Setakat ni tak ada lagi tolak. Biasanya darab dengan bahagi je. Okey. Tak pernah lagi keluar soalan tolak. Ni sampai SPM tahu ada. Saya tak tipu. Form 3. Sambil korang buat tu kan. Sudah paper SPM. Lagi 10 minit. Hantar tahu. Tengok lah mak pada macam ni. Dia dah terkeluar dah ni. Share balik. Sharing. Share screen. Tag. Cikgu, soalan nombor 2 boleh tak bagi tahu macam mana nak buat, saya tak faham. Okey. Saya Adam dengar Okey. Saya tukar soalan ni. Saya bagi soalan lain. Dengar Siapa yang tak faham soalan nombor 2 boleh tengok sini. So contoh saya bagi.
Saya tengah kereta tu. Okey. 52 N kuasa 8 bahagi 4 N kuasa 7. Contohnya beginilah. Okey. Sekarang ni nombor asas dia N. 4 dengan 52 tu tak ada kena-mengena lah. Bukan cakap tak ada kena-mengena. Maksudnya tak ada kaitan pun dengan nak buat tolak tu. Sebab ini kan bahagi kan. So tolak kan. So 52 dengan 4 tu bahagi je macam biasa. So buat 52 bahagi 4 awak akan dapat 13. So 13. So N ni N 8 tolak 7. So 13 N kuasa 1. 13 N je lah. Faham tak Adam? Maksudnya nombor ni selesaikan guna cara bahagi macam biasa. Tapi untuk yang asas yang ada kuasa, kalau bahagi maksudnya tolak. Okay. Faham tu? Faham tak? Alright. Boleh sambung buat. Kalau tak ada kena-mengena dengan nombor asas, tak payah buat law of index tu. Tak payah buat hukum indeks. Okay, 8 minit lagi. Sepantas kilat you all. Dan berapa? 8 kan? So at least makin sikit ni. Tadi macam ramai ni. Asya Umaira. Adria ni mana ni? Hilang pula makcik ni. Adria. Alamak. Kenapa hilang kak? So make sure 6 orang hantar. Tak naklah 6, saya nak semua. Sebab topik ni penting. Adria ni tak ada line dah ni. Hilang tiba-tiba. Atau tik je. Tak faham tanya je. Arin dah hantar. Rasanya. Okay. Nampak Arin, saya nampak jawapan awak. Okay, bagus. Nampak. Cikgu, soalan nombor 3 macam mana? Nombor 3 tu apa tu? Operasi apa tu? Siap ni, Ajwat. Nombor 3 ni. Aku cakap ni operasi apa? Tak ada nampak darab, tak ada nampak bahagi, tapi nampak per tu. Operasi apa kalau per? Oh, Abang Ajwat. Baru Aryan je dia hantar. Aryan boleh buat praktis formatif 1.2 operasi apa Ajwat? Boleh kat sini kan? Tak ada.
Ajwat, saya tanya awak ni. Operasi apa ni nombor 3 ni? Dah connecting kat dah WhatsApp saya ni. Oh, 19 Jan. Ya, operasi bahagi. Adam jawab kan. Bukan operasi pindah abang. Ajwat, bahagi ni. Maksud dia apa? Bahagi. So susun je lah jadi bahagi. Lepas tu kalau bahagi maksudnya apa? Tolak. Gitu. Faham tak Ajwat? So maksudnya dia bahagilah. Bukan pindah. Tak ada kena pindah pun. Ni tak ada pindah ya. Kalau tak boleh juga bagi tahu. Cuba buat sendiri. Yang lain ni tak hantar pun. Sarah Humaira, Aisyah Humaira. Sarah biasa ke Aisyah tak biasa hantar dekat chat box je. Jawapan dia. Aryan dah hantar. Aisyah Humaira tak hantar lagi. Sarah Humaira tak hantar lagi. Siapa? Karisa ke Puteri? Saya tak ingat. Yang pakai nak apa tu Google account mak dia. Tu siapa? Siapa yang pakai account mak dia ni? Saya lupa lah. Saya selalu lupa. Yang pakai account mak dia ni. Jasni ni. Apa lah? Oh Adam. Kan tak ada. Adam bukan awak ada account awak ke? Saya selalu pakai account yang Adam M tu kan? Tak apa. Kira. Okay, so baru Aryan je yang hantar. Yang lain tolong hantar. Saya nak tengok jawapan awak ni. Cukup sampai sini je kita belajar hari ni. Tak boleh lebih-lebih. Nanti banyak sangat susah pula nak terima. Nombor 6 tu -3. Nombor 6 tu -3 darab 5 ke cikgu? Bukan. Saya nak dia jadi positif. So sekarang kan 5 kuasa -3 kan? Saya tak nak 5 kuasa -3. Saya nak 5 kuasa 3. Saya nak -3 tu jadi positif. So nak buat macam mana? Jadi apa kakak? Darwish hantar. Aisyah Umaira, Sarah Umaira, Ajwat, Adam. Jadi apa ni? Tak hantar pula jawapan dia ni. Sarah. Jadi apa Sarah? 5 kuasa -3. Saya nak positifkan dia. Tepi tu saya tulis dah. Positifkan. Jadi apa? Cikgu soalan nombor 3 boleh bagi contoh tak? Okay. Contoh soalan nombor 3 Tengok dekat skrin. Saya tunjuk. Ajwat tengok juga kalau tak faham lagi. Okay. Contoh saya bagi. J kuasa 3 N kuasa 5 per J kuasa 4 N kuasa 1. N lah, saya tak tulis N kuasa 1, saya tulis N Okay, ini per. Per maksud dia bahagi. So kalau rasa macam kurang faham dalam bentuk per, tukarkan jadi bentuk bahagi. J kuasa 3, N kuasa 5
bahagi J kuasa 4 N. Sama je maksud dia. So kalau bahagi jadi apa? Jadi tolak. So tolaklah, sambunglah tolak sendiri. So J 3 tolak negatif 4. Sorry, tolak 4, negatif 4 dah. Tolak 4. Lepas tu N 5 tolak 1. Saya ambil dari sini. J3 bahagi J4. N5 bahagi N. Sudah dalam macam ni. So terus dia jawapan akhir. J kuasa 1, N kuasa 4. Gitu. Faham tak Adam? Alhamdulillah. Sendawa kuat macam ni. Okay. Cikgu nombor 5 saya tak tahu. Cikgu nombor 5 tak tahu buat. Okay, nombor 5. Nombor 5 ni saya cakap apa? Tengok yang macam atas ni. Dia cakap apa? Kalau ada nombor kat luar, mesti darab masuk dalam. Kalau ada 2 nombor kat dalam kurungan, darab dua-dua lah. Kalau ada 3, darab 3-3 lah. So sekarang ni ada 2 nombor kan? Atas dengan bawah kan? So mesti darab dua-dua lah. Gitu. Darab atas dan darab bawah. Kuasa dia darab tau. Bukannya M tu darab. Kuasa tu yang darab. Boleh tak Darwish? Faham tak? Faham tak Darwish? Saya cakap apa? Panasnya. Ya, 2 darab 8 macam tu. Ya, betul. Lepas tu 5 darab 2. Gitu. So akan jadi M kuasa berapa? N kuasa berapa? Tu. Yang lain pun. Hantar jawapannya. Sedapnya kalau makan roti bakar kan? Waffle ke waffle coklat sedapnya. Cikgu ke bawahkan sikit. Okey, sudah. Contoh soalan nombor 3 tadi. Tu tepi tu tengok sendiri. Dah saya hantar ya. Ada soalan tanya. Cikgu 8, 9, 10 tu macam mana? 8, 9, 10 tu saya nak awak tukar yang ada macam ni. Yang macam nombor 4 ni. Atas kuasa, bawah punca kuasa. Sama macam nombor 4 dalam nota itu. Jadi apa?
Dia ni kan buat macam ni. Nama betul. Buat ya. Hantar jawapan tau. Sarah Umaira, Aisyah Humaira, okey ke ni? Korang berdua ni diam je. Mula kucing. Okey tak Sarah dengan Aisyah ni? Okay, alright. Alright. Dah siap boleh hantar tau. Okay, tercall saya juga. Saya nak tercall dia. Jangan. Tolong. Betul tak? Dia tanya saya. Betul. Betul Adam, betul. Cepat-cepat. Lagi 20 minit lagi kita nak habis. Panas. Sekejap saya cek jawapan. Okey. Betul.
Siapa yang gambar hantu ni? Darwish. Betul Darwish yang hantar kat saya tu. Betul ke cikgu? Sekejap saya tengok ya. Tiga. Okey. Wow, Aryan, buat sampai nombor boleh je nak buat sampai habis. Sampai yang awak mampu nak buat. Tapi ni nanti saya nak bagi homework ni benda ni. Boleh je nak buat dulu Aryan. Okey. Saya nak tegur sikit ni siapa ni. Ajwat. Okay, Ajwat dengar Ajwat saya cakap ni. Okay, Ajwat. Ajwat, awak punya nombor 3 salah. 7 tolak 4 berapa? 4 tolak 2 tu dah betul lah. 7 tolak 4 tu salah. Kenapa jadi 1 je? Sepatutnya bukan 1. Okay, nombor 4. Okey, betul. Nombor 5 ada M dengan ada N. Tapi kenapa tiba-tiba tinggal M je, N tak ada? Jangan ubah. N tu duduk bawah kan? Biar je N duduk bawah. Saya tak minta pun tukar dia naik atas. Okey, nombor 6. Nombor 6 salah. Nombor 7 pun, nombor 7 betul. Nombor 6 salah, nombor 7 betul pula. Okey, nombor 8 betul. Nombor 9 betul. Nombor 10 betul. Yang salah nombor 3, nombor 5 dengan nombor 6. 3, 5, 6. Betul kan? Cepat Ajwat. Sementara ada masa lagi. Yang salah. 10 tak tahu. Macam 10 tak tahu. Baik. Siapa ni hantar jawapan kat saya ni? Darwish. Kalau bahagi jadi apa Darwish? Terbalik ni awak ni. Bahagi jadi apa Darwish? Bukan tambah. Tengok balik nota kat atas tadi. Kalau bahagi jadi apa? Bukan tambah. Tolak tu awak tambah tu. Semua awak buat tambah bahagi. Dah salah. Nombor 6, nombor 6. 6, 7, 8, 9, 10. Hmm. Hmm. Betulkan dulu yang atas tu. Saya nak tengok yang betul dulu. Baru saya terangkan yang bawah ni. Okay, bagus dah berapa orang hantar kat saya. Aryan. Darwish. Ajwat. Ajwat ada salah 3. Adam betul. Aryan betul. Yang lain ni. Bunga-bunga ni tak hantar lagi ni. Belum ketua bunga saya ni. Yang dah siap, buat pembetulan dulu. Macam Adam dah siap kan dengan Aryan. Boleh terus buat praktis formatif 1.2 muka surat 8. Saya dah share dalam grup dah. Dia punya muka surat tu. Betulkan cepat Ajwat dengan Darwish. Sarah dengan Aisyah hantar. Saya nak tengok. Alhamdulillah. Saya nak sendawa ni.
Kenapa awak beri saya? Okay, 5. Ajwad, dia kan duduk bawah. Jangan tukar dia duduk atas N tu. Biar kat bawah. Biar kat bawah. Jangan letak kat atas. So jadi M 12 per N 10. Gitu. Per bawah dia. Nombor 6 salah, nombor 6 salah. Tengok balik nota. Tu. Okay. 7 betul. 1 betul. 2 betul. Naik kaki. Siapa ni namanya? Sarah. Nombor 2 awak tu, kemanakah R awak hilang? Tiba-tiba je 8 kuasa 7. R tu tak tahu pergi mana, alam gaib. Tulislah R tu, ada R tu. Tergon. Ayo. Tergon-gon pula dah. A 7. Kenapa 7 tolak 8? Tengok A siapa A? A nombor 3 tu kan? A 7, A 4. So 7 tolak 4 lah. Lepas tu B 8. 8 tolak 2. Janganlah 7 tolak 8, 4 tolak 2. Tak ada kena-mena A tolak dengan A lah, B tolak dengan B lah. Ya, betul. Gitu. Senang. Ni siapa ni? Aisyah ke? Siapa ni? Darwish. Darwish. Ni saya nak tegur ni. Nombor 3 salah. Awak buat A 7 tolak 8. Bukan. A tolak dengan A. B tolak dengan B. Kalau A 7, B 8 per dengan A 4, B 2. Maksud dia, ni sama dengan si Sarah tadi, Aisyah ni. Kan dia A 7. Sekejap saya tukar warna lain warna hijau. A 7, B 8 bahagi A 4, B 2. So tukarlah jadi macam ni. A 7, B 8 bahagi A 4, B 2. So maksud bahagi tu tolak. So tolaklah yang sama. So A 7 tolak 4. B 8 tolak 2. Janganlah pergi bantai 7 tolak 8, 4 tolak 2. Ni sama dengan Aisyah ke Sarah tadi tu. Laga pala saya. Ni betul. Nombor 6 tu positif kan macam mana Darwish? Kalau dia duduk atas negatif, turunkan ke bawah. Jadilah positif. Bukan macam tu. Bukan macam tu jawapan dia Darwish. Sekarang A 7 tolak 4, 3 kan? So tulislah A 3, B 6. Jangan hilangkan. Bukan jadi per Per tu dah tak ada dah. Bahagi tu kita dah tulis dah kat sini. Jadi bahagi. So bahagi tu nak bagi tahu tolak je. Bukan per. Okay. So tengok soalan nombor 6 awak tu. So 5 kuasa negatif 3. Saya cakap apa tadi? Yang atas ni. Kalau bawah ni positif, naik atas akan jadi negatif. So macam mana nak positif yang negatif ni? Turun ke bawah. Kalau duduk bawah negatif, macam mana jadi positif? Naikkan ke atas. Tengok dalam nota tu. Dah jelas dah tu. Ya, betul. 6. Nombor 6, Ajwad. Saya akan menulis homework di dalam group. Homeworknya tak banyak pun, sikit je. Saya harap awak dapat siapkan lah. Okay. So homework, practice. Saya tanya, cikgu yang nombor 9 tu pakai kalkulator? Macam mana? Saya dah lupa. Nombor 9.
Okey, nombor 9 saya tak ajar pun pakai kalkulator. Saya suruh awak tukar. Jadi macam mana? Siapa yang kuasa, siapa yang punca kuasa. So bila dah dapat macam tu, baru senang awak nak tekan kalkulator. Okey? Berapa ni dia hantar kat aku ni? A3, B6 tu rapat-rapat je. Bukan jauh-jauh macam sebatu tau. Buat rapat-rapat je. Ya, rapatkan je. So homework. Practice formatif. Kita bagi sikit siapkan tau. 1 sampai 19, 18, 20. 1 sampai banyak sangat pula bagi. Tak payah. Tak payah lagi. Aku tak payah lagi lah. Aku tak payah lagi. 1 sampai 13. 13. Soalan 1 sampai 13. Huruf B dan okey. So homework korang, practice formatif 1.2, nombor 1 sampai 13, tapi saya nak huruf B dengan D je. So maksudnya nombor 1 BD, nombor 2 BD, nombor 3 BD, nombor 4 BD. BD je semua sampai dah nombor 13. Okey, kelas kita minggu depan lambat lagi. Tak kira betul budak ni dah gambar kat aku. Bukan macam tu, bukan. Ni tengok ni, yang tak faham yang negatif ni. Ini sekarang nombor dia besar, duduk dekat atas kan, 5, punca kuasa negatif 3. So nak jadikan positif, 1/5 kuasa 3. Kena pindahkan pergi bawah nombor tu. Kalau contoh, kat bawah ni, nombor dia 1/7 kuasa negatif 4. So naik atas dia akan jadi 7 kuasa 4. Gitu. Ni dalam nota ni saya dah bagi dah. Tengok balik. Betul-betul. Apa maksud ni? Bawa naik atas dia jadi negatif. Kalau negatif kat bawah, bawa naik atas jadi positif. Gitu. Siapa lagi tak hantar? Cepat-cepat. Faham tak ni Darwish? Saya cakap apa ni? Cikgu ada soalan yang tak ada huruf D. Okey, yang tak ada huruf D tu jawab C sahaja. Ataupun 3. Yang tak ada D jawab C je atau 3 Roman. Jawab 1 je. Huruf besar. Dah ambil gambar tak ikhlas. 28. Ya betul, 28 3/4. Gitu buat dia. Bukan susah kan? Senang je. Ya betul. Jawab betul. Okay, dengar semua. Praktis formatif 1.2. Korang dah siap salin kan? Saya nak tunjuk ni. Praktis formatif 1.2 ni. Sebelum kita habis kelas. Okay. Kan saya suruh buat praktis formatif 1.2 ni. Okay. Saya suruh buat nombor 1 sampai 13. Tapi buat huruf D dengan B saja. Okay, contoh. 1. DB. Besar sikit tak nampak pula. 1. BD. So sampai 13 BD ni. BD. Kalau yang ni
Nombor 9 ni kan tak ada BD kan. So buat 3 Roman, 3 Roman. So yang ni nombor 10 tak ada BD kan. Buat C je. C. Yang ni sama balik BD. Sampai dah 13 pun BD je. Gitu sikit je. BD. Yang tak ada tu ambil 3 Roman dengan C saja. Ya, saya dah baca dah Darwish. Bagus. Saya buat macam ni tak? Buat macam ni. Dah betul dah tu. Saya dah tengok dah jawapan awak semua. Okay. So saya rasa tak ada masalah dah ni. Korang boleh buat latihan. So next class, minggu depan, kita akan belajar permudahkan. Dia akan jadi banyak. Contoh nombor 15 ni. 15, 16, 17 ni. Nampak tak dia agak banyak kan? Dah bercampur-campur lah. Hukum indeks dia. Macam mana kita nak selesaikan? Nak selesaikan siapa dulu? Macam tu. Okay. Boleh semua? Siapa yang tak hantar ke saya lagi ni? Sarah ke Aisyah? Laju dia, terima kasih. Okay, thank you class. Bye-bye. Assalamualaikum. Tak menyabur lah Darwish ni. Bye semua. Jumpa minggu depan. Sama-sama.